Okay, Assalamualaikum kepada pelajar-pelajar 4 Bina dan 4 Syifa. Jadi untuk tajuk seterusnya, dalam bab 13, cikgu akan rekod kerana cikgu tak berada di sini, cikgu hadir untuk satu mesyuarat. Jadi untuk 250, 250, 251 dan insya-Allah 252 ni cikgu akan rekod untuk hari ini. Dan untuk hari Khamis, cikgu akan sambung pula rekod 254 hingga 25, insya-Allah 259 ya. Okey. Jadi untuk tajuk ini cikgu nak awak bukalah bersama-sama dengan awak buku teks muka surat 250. Okey, jadi cikgu akan buka slide dulu. Okey, sekejap cikgu cari slide dulu. Okey, jadi sementara tu bolehlah sambil-sambil cikgu mencari slide cikgu ni, cikgu nak awak buka buku teks lah, muka surat 250. Dan bila dah habis untuk semua topik bab 13 ni, cikgu akan beri macam biasalah, cikgu akan beri salinan slide cikgu dalam bentuk PDF. Okey, so hari ni cikgu nak masuk muka surat 250, tajuknya mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Jadi sebelum ini awak telah tengok bagaimana pengawal aturan suhu badan dan bagaimana pengawal aturan paras gula dalam darah. Jadi hari ini kita nak tengok yang ketiga, pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okay, sebelum itu kita tengok dahulu dunia biologi kita. Buah pokok mengkudu, kenal ke? Ni rupa pokok mengkudu atau nama saintifiknya ialah Morinda citrifolia, dipercayai boleh menurunkan tekanan. Jus yang diekstrak daripada buah ini telah dipasarkan secara besar-besaran. Jadi cikgu nak beritahu kepada awak, sebenarnya di sekeliling halaman rumah kita ataupun apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, semuanya ada kelebihan, semuanya ada fungsinya, semuanya ada keistimewaannya. Jadi kalau awak tengok ni baru satu yang telah dikaji, itu pokok mengkudu. Tapi sebenarnya di sekeliling kita ni ada macam-macam pokok, ada macam-macam yang Allah ciptakan tu boleh digunakan sebagai ubat-ubatan tradisional. Okey, jadi hari ini kita nak masuk tentang pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okay. Pernafasan ialah tindakan luar kawal. Kenapa? Sebab kita tak boleh nak kawal, memang sentiasa berlaku. Jadi pernafasan ni ialah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi yang terletak di dalam medula oblongata. Jadi kalau awak ingat tajuk-tajuk sebelum ini, dalam bab-bab sebelum ini, kalau yang tindakan terkawal yang kita sedar, cerebrum. Yang mengawalnya, kawal atur dia adalah cerebrum. Tetapi kalau pernafasan, tindakan luar kawal, ia dikawal oleh pusat kawalan respirasi yang terletak di dalam medula oblongata. Jadi pusat kawalan respirasi ini membantu mengekalkan keadaan homeostasis. Okey, membantu mengekalkan keseimbangan dalam mengawal aras tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Maksudnya dalam badan kita ni karbon dioksida tak boleh banyak, tak boleh banyak. Jadi dia kena berada pada homeostasis, maknanya berada pada keadaan keseimbangan. Okey, seterusnya kita tengok kita tengok yang pertama, bila karbon dioksida ni jadi banyak cikgu? Saya tak tahu pun karbon dioksida ni ada banyak. Okey. Jadi karbon dioksida ni dia boleh menjadi banyak, boleh meningkat apabila kita buat aktiviti cergas. Apabila kita buat aktiviti cergas seperti kita berzumba, kita jogging, kita lari pecut. Okey, jadi tekanan separa karbon dioksida meningkat. Apa karbon dioksida meningkat? Disebabkan oleh aktiviti respirasi sel.
Kan kita respirasi sel ni pembakaran glukosa. Okay, pembakaran glukosa untuk hasilkan tenaga. Jadi bila bakar glukosa, karbon dioksida pun meningkat. Okay, jadi karbon dioksida ni akan larut dalam plasma darah. Dia akan larut dalam plasma darah lalu membentuk asid karbonik. Asid karbonik terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Jadi ada persamaan di sini. Okay, jadi datang daripada mana karbon dioksida ni? Datang daripada pembakaran glukosa. Sebab nak bakar glukosa tu kena guna oksigen. Jadi bila bakar glukosa, maka terhasillah karbon dioksida yang banyak. Karbon dioksida ni akan larut dalam plasma darah lalu terbentuklah asid karbonik. Dan asid karbonik ni pula akan terurai kepada ion hidrogen dan ion bikarbonat. Okey, jadi bila dah jadi macam tu, nilai pH darah dan bendalai tisu yang membasahi otak akan menurunlah. Sebab apa cikgu? Sebab dia dah jadi asid. Bila jadi berasid, nilai pH pun berasid. Jadi bila nilai pH berasid, maknanya nilai pH rendah. Berasid kan rendah. Okey, so nilai pH rendah. Kenapa? Sebab dah jadi asid karbonik. Okey, jadi nilai pH darah dan juga nilai pH dalam bendalai tisu yang membasahi otak awak akan menurun. Penurunan pH, maksud cikgu bila darah tu dah jadi berasid, perubahan ini akan dikesan oleh kemoreseptor pusat yang terletak dalam medula oblongata. Okay, cikgu ulang sekali lagi, nilai pH yang menurun, darah awak jadi berasid ni dikesan oleh kemoreseptor pusat yang terletak dalam medula oblongata, iaitu terdapat sel-sel deria yang sangat peka terhadap bahan kimia dan juga dikesan oleh kemoreseptor periferi yang terletak pada leher, iaitu berada di antara jasad karotik dan jasad aorta. Jadi kesimpulannya, bila pH darah kita jadi berasid, ia akan dikesan oleh dua tempat. Satu kemoreseptor pusat dalam medula oblongata, satu lagi ialah kemoreseptor periferi. So pusat dan periferi. Jadi periferi ni duduk mana? Duduk dekat leher awak, jasad karotik dan jasad aorta. Lalu tercetuslah impas saraf. Okey, dan tercetus impas saraf dan dibawa ke mana? Dibawa ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular yang terletak di medula oblongata. So mana medula oblongata? Di kawasan ni. Okey, dia pun bawalah ke medula oblongata. Okey, kemudian impas saraf pun dihantar keluar daripada medula oblongata, keluar pergi ke mana? Pergi ke otot intercosta diafragma, dekat paru-paru awak tu. Okey, dekat paru awak. Okey, hantar ke otot intercosta diafragma dan hantar ke otot kardium jantung. Dia hantar dua tempat, satu ke paru, satu lagi ke jantung. Jadi hantar ke otot intercosta diafragma dan satu lagi ke otot kardium jantung. Jadi kedua-duanya akan mengucup mengendur dengan cepat. Kenapa dia mengucup mengendur dengan cepat? Sebab dia nak buang karbon dioksida banyak sangat ni. Darah dah jadi berasid. Okey, jadi cara nak buang karbon dioksida tu ialah mestilah kena kadar pernafasan, kadar denyutan jantung, kadar ventilasi, semuanya tiga-tiga ni akan meningkat belaka. Kadar pernafasan pun meningkat. Kadar denyutan jantung dudak meningkat. Kadar ventilasi pun meningkat. Jadi ketiga-tiga tindakan ni kenapa meningkat? Sebab supaya lebih banyak karbon dioksida dihembus keluar daripada peparu. Kadar pernafasan meningkat. Meningkat sebab apa? Sebab kita nak hembus keluar karbon dioksida. Kadar denyutan jantung tu kenapa meningkat? Sebab bila dia pam darah akan bawa cepat. Keluar, bawa angkut karbon dioksida. Okey, jadi tindakan ini menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida dihembus keluar daripada peparu. Jadi bila dah hembus keluar karbon dioksida tadi, maka tekanan karbon dioksida dan nilai pH darah kembali normal. Jadi yang ni memang awak nak kena tulis. Bila awak dah buat semua ni, di akhir ayat awak kena tulis. Tekanan separa karbon dioksida kembali normal, nilai pH darah kembali normal. Okey, boleh
Okey. Seterusnya, habis dah yang ketiga. Yang keempat, cikgu nak masuk tekanan darah pula. Okey. Kalau tadi kemoreseptor periferi, kemoreseptor pusat. Okey, sekarang kita nak pergi yang lain pula. Baroreseptor pula. Okey, baroreseptor atau reseptor tekanan terletak di arka aorta dan arteri karotik. Cikgu ulang sekali lagi, awak jangan pening-pening deh. Dia ada banyak reseptor. Awak dah jumpa banyak dia reseptor. So yang keempat ni ialah baroreseptor. Baroreseptor ni ialah reseptor yang mengesan tekanan. Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Mana dia terletak ni? Terletak di arka aorta dan arteri karotik. So kalau kita tengok aorta, arteri karotik ni, aorta di jantung, karotik, arteri karotik ni ialah salur darah yang nak pergi ke otak. Arteri karotik ialah arteri yang terletak di leher. Betul tak? Arteri yang terletak di leher yang membekalkan darah kepada kepala. Jadi di situ ada baroreseptor dah. Dia mengesan tekanan. Reseptor-reseptor ini mengesan tekanan darah yang mengalir melaluinya dan menghantar impuls secara berterusan ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata untuk membantu mengawal atur tekanan darah. Okey, so now kita nak tengok apa jadi bila tekanan darah kita tinggi, menurun dulu. Okey, macam contoh cikgu lah. Cikgu 2-3 hari ni bila cikgu check cikgu tengok, cikgu dapati tekanan darah cikgu rendah. Mungkin faktornya cikgu letih, mungkin juga faktor macam-macam lah. Okey, jadi cuba kita tengok. Okey, apabila tekanan darah seseorang individu menurun, turun. Misalnya apabila berlaku pendarahan serius. Biasalah ni, kita biasa alami kalau yang perempuan sebab kita perempuan ni kita period, kedatangan haid. Jadi awak perasan tak bila hari awak kedatangan haid yang banyak tu, awak akan jadi letih, mengantuk, pening sebab tekanan darah menurun. Jadi, baroreseptor yang terletak di aorta dan arteri karotik kurang dirangsang. Baroreseptor kurang dirangsang. Kenapa kurang dirangsang? Sebab tekanan darah kita turun, rendah. Pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata juga kurang dirangsang. So apa jadi? Pemvasocerutan arteri berlaku. Apa pemvasocerutan tu? Pemvasocerut tu maksud dia arteri tu kalau sebelum ni dia lebar macam ni. Apa? Dia mengembang macam tu. Bila pemvasocerutan dia akan cerut. Nampak dia mencerut. Jadi bila dia mencerut, ini menambah rintangan kepada pengaliran darah dalam salur darah. Tak faham. Okey, dia macam ni. Kalau dia mengendur macam ni, darah pun orang kata mengalir dalam kadar biasa. Sebab tu kita pun tekanan darah kita rendah. Tapi bila dia nak tinggi balik, kan ingat tak mekanisme suap balik negatif. Cik kata kalau rendah dia akan naik balik. Jadi dia nak naikkan balik tekanan darah awak tu, dia kena cerut. Salur darah awak tu. So kita panggil pemvasocerutan. Arteri berlaku. Jadi bila dia cerut sikit, darah pun jadi macam nak lalu tu kena bertolak-tolak. Macam gitulah. Contoh cikgu nak bagi tunjuk contoh. Jadi darah nak lalu ni, pakat nak lalu belakang. Jalan sempit. Jadi berlakulah rintangan. Jadi bila ada rintangan kepada pengaliran darah, maka naiklah sikit tekanan darah kita. Okay, jadi pengecutan otot kardium jantung yang lebih kuat berlaku. Pengecutan, dia kecut. Maka tekanan darah ditingkatkan kembali kepada julat normal. Okey. Ke tu? Sebab bila dia cerut sikit tekanan darah tu, darah pakat tolak nak lalu. Jadi tekanan akan naik. Sekarang tekanan darah kita turun. Sebab tu kita pening, kita letih, kita tak bermaya. Jadi bila dia cerut sikit, dia mengecut sikit tu, darah nak lalu, dia akan tekan. Maka naiklah tekanan darah. Kembali kepada normal. Okey, jelas Okey, cikgu nak pergi yang ni pula. Apa jadi kalau tekanan darah tinggi?
Tekanan darah tinggi ni biasa kalau kita nak cam kita sakit kepala. Kalau tadi pening ni, yang ni sakit kepala, belakang leher kita ni macam berak, sakit kepala. Ialah tu kita sakit kepala kerana tekanan yang tinggi. Okey. Apabila tekanan darah seseorang individu meningkat, misalnya semasa menjalankan aktiviti cergas. Okey, tekanan darah ni boleh meningkat bila kita buat aktiviti cergas, bila kita stres, bila kita dehidrasi. Ya ke? Bila kita stres, bila kita stres, kita tertekan, kita ada masalah, kita serabut lah orang Kelantan panggil dia. Jadi tekanan darah kita akan meningkat. Jadi macam biasa juga, siapa kesan baru reseptor yang terletak di arka aorta dan arteri karotik akan dirangsang. Dia kesan, darah tinggi ni naik tekanan ni. Okay, kemudian tercetuslah impas tu akan dihantar ke pusat kawalan kardiovaskular di medula oblongata dan akan dirangsang lah sebab tekanan tinggi ni, maka pusat kawalan kardiovaskular yang terletak di medula oblongata akan dirangsang. Jadi apa pembetulan yang dia nak buat? Macam mana dia nak baiki balik ni? Okey, maka pemvasodilatan. Sebab sekarang tekanan tinggi sangat. Jadi dia nak turun balik, dia kena buat pemvasodilatan. Apa dia pemvasodilatan? Dilation, buka balik. Tadi sempit sangat darah awak, salur darah awak. Sebab tahu sakit tu. Sakit kepala tu hidup tekan. Tapi sekarang bila dia nak ni balik, dia kendur balik. Dia buka balik salur darah awak. Kita panggil pemvasodilatan. Jadi ini mengurangkan rintangan pengaliran darah dalam salur darah. Jadi darah pun boleh lalu dengan lancar. Pengecutan otot kardium jantung berlaku. Pengecutan otot kardium jantung yang lemah. Kena ada perkataan lemah. Jadi tadi jantung berdenyut cepat. Dudak. Sekarang dia dah jadi slow. Tekanan darah diturunkan kembali ke normal. Contoh bila awak sakit kepala kan, sakit kepala, masa tu pencerutan salur darah berlaku. Jadi sebab tu kita telan ubat tahan sakit tu. So bila kita telan ubat tahan sakit, ubat tu dia akan pemvasodilatan. Dia akan merangsang salur darah awak buka. Maksud dia pemvasodilatan berlaku. Jadi bila salur darah awak buka, darah pun mengalir dengan normal. Jadi tekanan darah kembali normal. Okey, jelas ni awak boleh tengok ni pemvasocerutan dengan pemvasodilatan. Awak nampak tak kalau pemvasocerutan ni nampak? Kecil sikit dia punya ni, salur ni. Tapi bila pemvasodilatan, besar. Nampak? Besar. Okay, jelas Okey. So kita dah masuk sampai 4 dah kita belajar tentang mekanisme suap balik negatif sebenarnya. Awak dah belajar tentang bagaimana badan kita kawal atur suhu, bila suhu tinggi, suhu rendah. Yang kedua, awak dah belajar semalam tentang kawal atur aras gula, apa jadi bila gula tinggi, gula rendah. Hari ini kita belajar tentang apa jadi bila karbon dioksida tinggi. Dan yang keempat, apa jadi bila tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Okey, kita pergi kepada praktis formatif. Jangan lupa yang ni awak kena salin dan buat. Okey, nombor 1, apakah maksud homeostasis? Terangkan bagaimana mekanisme homeostasis berlaku. So homeostasis ni ialah pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia nak kawal atur persekitaran dalam supaya sentiasa dalam julat normal supaya sel dapat berfungsi dengan optimum. Mekanisme homeostasis berlaku secara suap balik negatif. Cikgu kata dah bukan positif, negatif. Macam mana negatif? Kalau nilai tu tinggi, dia akan turunkan semula ke julat normal. Kalau nilai tu rendah, dia akan naikkan balik ke julat normal. Okay, soalan nombor 2. Seorang pekerja terpaksa bekerja dalam keadaan panas kerana bekalan elektrik dalam pejabatnya terputus. Huraikan gerak balas efektor. Dia nak efektor dalam mengawal atur suhu badannya. Kalau ingat balik semalam cikgu ada bagi tahu kan, kalau suhu sejuk macam ni, suhu panas macam ni. Lepas tu kalau suhu ni dia ada dua pula. Awak kena terangkan sama ada tindakan fizikal ke tindakan kimia.
Okay, jadi sekarang dia nak effecto, gerak balas effecto. Jadi kalau gerak balas effecto, awak effecto dia kait dengan fizikal lah. So bila fizikal, awak kena guna yang ni. So cikgu back balik Okay, cikgu back balik sebab dia kata effecto. Okay, sekejap. Yang ni. So kita kena terangkan yang ni lah. Kaedah fizikal iaitu allergic darah orang pecah. Allergic darah orang pecah. Fizikal iaitu melibatkan erector kapilari darah, otot rangka dan peluh. Okey, so kita pun back balik dekat jawapan. Okey, nampak? Mekanisme homeostasis. Pemvasodilatan berlaku. Bila pemvasodilatan berlaku, salur darah akan mengembang, jadi lebih banyak darah pergi ke permukaan kulit. Sebab tu bila kita panas, muka kita kemerahan. Sebab apa? Bila darah banyak pergi ke kulit, lebih banyak haba dibebaskan. Cikgu tak nak macam ni, cikgu nak awak terangkan. Tak nak macam jawapan buku teks ni, kena terangkan. Awak salin je muka surat 247. Okay, kelenjar peluh merembeskan peluh. Cikgu nak awak terangkanlah. Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan banyak peluh. Haba diserap untuk menyejukkan peluh dan tindakan peluh ni lah yang menyejukkan badan. Okay, lepas tu, sekejap huraikan gerak balas effecto. Okay, seterusnya autoerector. Autoerector mengendur menyebabkan bulu roma condong. So bila bulu roma condong, kurang haba diperangkap Okay. Sebab haba dapat dikeluarkan ke persekitaran. Okey, seterusnya otot rangka kurang mengecut mengendur, badan tidak menggigil. Okey, dah sekejap mungkin cikgu tersilap baca soalan. Huraikan gerak balas effecto. Okey. So sorry cikgu tersilap baca erector. Okay, jadi effecto pun termasuk dengan kelenjar adrenal dan kelenjar thyroid. Okey, so kita berhenti di sini untuk kelas hari Selasa dan cikgu akan rekodkan sekejap lagi untuk kelas hari Khamis. Okey, Assalamualaikum.